Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Joyda Yusof. Saya mengajar sains tahun 6 dan buku teks ini sebagai panduan kita bersama. Okey, untuk minggu ini kita akan belajar tentang pemeliharaan dan pemuliharaan. Subtopik kita iaitu kepupusan haiwan, diancam kepupusan dan juga aktiviti yang mengancam haiwan dan tumbuhan. Okey, dah bersedia? Okey, jom. Kita lihat dulu apakah maksud kepupusan haiwan dan juga diancam kepupusan. Kita lihat apa perbezaannya. Apakah yang dimaksudkan dengan kepupusan? Kita fokus pada kepupusan dulu, okey? Baik. Kepupusan bermaksud lenyapnya atau sudah tiada lagi spesies haiwan berkenaan di muka bumi ini. Contohnya ada satu ni, lagi ada lagi tau. Ni memang dah tak ada dah kat sini, dah tak ada dah kat bumi ni. Kenapa ya? Macam mana kita nak tahu yang ianya dah telah pupus? Kewujudan haiwan yang telah pupus hanya dapat diketahui melalui penemuan fosil, sejarah dan juga penyelidikan. Macam mana kita nak tahu haiwan ni benar-benar wujud, pernah wujud dan dah ianya telah pupus? Melalui 3 cara ini, iaitu penemuan fosil, penemuan fosil dan sejarah juga penyelidikan. Okey, seterusnya berikut adalah contoh haiwan yang telah pupus, dah tak ada lagi dah. Mari kita tengok. Wah, apa tu? Dinosaur. Jadi apa ni? T-Rex kan? Ada lagi tak sekarang ni? Dah tak ada kan? Dia dah pupus. Kemudian ni memang macam tadi pun dah pupus, dah tak ada. Dia macam gajah tapi lebih besar lagi. Tapi dah tak ada dah sekarang ni. Kemudian kita ada burung dodo. Burung dodo ni pun pernah wujud. Tapi sekarang dah tak ada. Ini haiwan apa ni? Harimau bertaring lengkung. Juga tak ada dah. Dan juga rega. Yang ni pun dah tak ada. Lihat Dan apa pula yang dimaksudkan dengan diancam kepupusan? Kalau tadi kepupusan maksud dia dah pupus, dah tak ada langsung. Yang diancam kepupusan ni apa pula maksud dia? Okey, mari kita tengok. Diancam kepupusan bermaksud hidupan yang semakin berkurang. Dia ada tapi berkurang bilangannya dan hampir pupus. Boleh akan hilang kalau kita tak jaga dia. Jadi dia ada tapi sedikit sangat bilangannya. Itulah yang maksud diancam kepupusan. Contoh yang ada dekat sini, tapir. Nak tengok lagi tak haiwan apa yang hampir diancam kepupusan ni? Dah hampir pupus ni. Mari kita tengok. Mari kita tengok. Berikut adalah contoh haiwan dan tumbuhan yang hampir pupus. Ada tumbuhan, ada juga haiwan. Kita tengok haiwan dulu. Gajah. Gajah ada kan sekarang? Ya, masih ada. Tapi bilangannya hanya sedikit sahaja. Macam tu juga dengan tapir, orangutan, harimau Malaya. Juga ni apa ni? Panda, lagi penyu. Ni antara haiwan yang hampir pupus. Manakala untuk tumbuhan, ini adalah apa? Apa ni? Tumbuhan apa ni? Cuba teka. Dia adalah anggrek merpati. Ada dalam buku teks kamu. Okey, dan ini adalah Rafflesia pun diancam kepupusan. Lagi, ini pokok apa? Pandai, ini periuk kera. Lagi, ini apa pula? Kacip Fatimah. Yang ni tongkat Ali dan kita ada lagi tumbuhan yang diancam kepupusan. Hampir pupus dah. Iaitu cengal, keruing dan juga meranti. Ini tumbuhan-tumbuhan yang hampir pupus. Dan juga haiwan ni pun hampir pupus. Apakah aktiviti yang mengancam haiwan dan tumbuhan? Kita kena tahu aktiviti apa yang mengancam haiwan dan tumbuhan ni sampai bilangan dia semakin berkurang. Nak tahu tak? Kena tahu tau. Okey. Aktiviti yang mengancam haiwan dan tumbuhan.
Semuanya ada berapa? Mari kita kira sama-sama. Yang pertama ialah penerokaan kawasan hutan. Lihat, nampak tak? Apa yang berlaku? Penerokaan untuk membina jalan raya, kawasan perumahan, perindustrian dan sebagainya menyebabkan kawasan hutan diteroka dengan sewenang-wenangnya. Itu yang boleh mengancam habitat haiwan dan tumbuhan. Sayang kan? Dia mesti kena buat terancang ni. Kemudian, pemburuan haram yang berleluasa. Melihat, untuk mendapatkan kulit, daging, bulu, gading, tanduk dan sumbu daripada haiwan yang diancam kepupusan tadi tu menyebabkan bilangan haiwan tadi semakin berkurang. Tak boleh tau. Seterusnya, aktiviti yang kedua tadi ni antara yang mengancam haiwan dan tumbuhan. Bilangan haiwan dah semakin berkurang. Kita tengok yang ketiga iaitu pencemaran. Nampak berlaku pertumpahan minyak, pencemaran udara, pencemaran air. Semua ni menyebabkan habitat haiwan akan terganggu dan ianya mengancam haiwan dan tumbuhan. Menyebabkan hampir pupus. Seterusnya, bencana alam. Kita tengok. Banjir. Banjir ataupun gempa bumi dan sebagainya menyebabkan haiwan dan tumbuhan mati dan juga habitatnya terganggu. Kawasan tempat tinggal itu boleh mengancam haiwan dan tumbuhan. Bertambah-tambahlah berkurangnya bilangan dia, kan? Seterusnya, pembalakan haram yang berleluasa. Nampak? Kadang-kadang kalau kamu pergi jalan-jalan, kamu nampak ada kawasan pembalakan ni ditebang tanpa perancangan yang betul ataupun ada berlaku pembalakan haram yang berleluasa boleh menyebabkan ekosistem ataupun tempat haiwan tinggal itu terganggu. Ini semua ni ada 5 faktor ni yang menyebabkan aktiviti ni mengancam bilangan haiwan dan tumbuhan hingga menyebabkan diancam kepupusan. Kita lihat sekali lagi 5 faktor tersebut. 1. Penerokaan kawasan hutan. Yang kedua, pemburuan haram yang berleluasa. Yang ketiga, pencemaran. Yang keempat, bencana alam. Dan yang kelima, pembalakan haram yang berleluasa. Okey, ingat kelima-lima ni ya. Nanti cikgu akan tanya tau. Okey. Itu saja daripada cikgu. Sekian. Terima kasih. Bye.